Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih penceramah kedua. Saya naik untuk penceramah ketiga insya-Allah. Syukur Alhamdulillah, tahniah muslimat, muslimin khususnya yang masih istiqamah tunggu. Kabarnya 9.30 tadi kuliah yang pertama sampai 10.30. Okay, saya pun harap-harap dapat sampai sebelum Ustaz landing, wabillahi taufiq wal hidayah. Sebab nak dengar juga ilmu ni. Okay, tapi Kak Wah kata dah baca doa dah pun. Okay, dah baca doa dah pun. So tak boleh nak masuk ke dalam. Alhamdulillah. Baik, bila mana kita menyiapkan diri kita ke majlis-majlis ilmu, nampak tadi ada yang jumpa saya kat luar, minta maaf Ustazah, teringin sangat nak stay tapi tak boleh, ada urusan. Siapa pun yang di hadapan kita tu sebenarnya adalah yang Allah rezekikan untuk kita bertemu pada hari itu. Okay? Jadi bukan sebab dia siapa-siapa, tetapi kerana kita telah menyiapkan diri kita pada hari ini untuk mendengar ilmu. Jadi doa kita dalam doa kunut pagi tadi, Allahumma hdini fi man hadait. Kita nak Allah beri kita hidayah seperti mana orang lain yang Allah beri hidayah. Dan orang lain yang menjadi rujukan kita tu sudah pastinya adalah insya-Allah golongan yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita masuk ke dalam majlis-majlis ilmu, sudah pastinya daripada bangkit, ada yang bangun 3 pagi, 4 pagi, subuh, azan subuh, kita sudah pun paling kurang sekali membaca suratul Fatihah. Okay? Ataupun 2 kali dalam 2 rakaat fardu subuh. Jadi maknanya di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Dalam duduk antara 2 sujud ada wahdini. Dah minta dah hidayah daripada Allah. Jadi mudah-mudahan dengan siapa pun kita belajar, yang penting yang mengajar, yang belajar semua dituntun dengan petunjuk hidayah oleh Allah. Maka sama-sama kita mulakan kebaikan Ummul Kitab ini yang hidup kita doakan, khususnya diri kita sendiri dan seluruh ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang telah tidak boleh mendoakan dirinya sendiri. Kita pasti menyusuli mereka. Semoga syurgalah tempat mereka dan di sanalah tempat kita bertemu dengan mereka tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Dengan berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan dengan siapa pun kita berarhamhum wa'af. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dipilih kita pada pagi Jumaat yang barakah ini menuntun ilmu. Alhamdulillah, subhanallah, dengan ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Ustaz Nik Bakri tadi. Betul kan saya sebut? Dengan tajuk apa tadi? Tajuk apa tadi? Ini belum tanya poin apa. Ini baru tanya tajuk. Tajuk apa? Nyesal aku duduk depan ni tak boleh nak jawab. Apa tajuknya tadi? Risalah Tauhid. Memang Ustaz mengajar kitab di sini, subhanallah. Tauhid, ilmu yang jangan tak pelajari, kan? Cara kita mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, baru insya-Allah mantap kita punya syariah, ilmu fiqh, ibadah, mantap kita punya akhlak, ilmu tasawuf, insya-Allah. Belajar semua tu kita meninggalkan ilmu tauhid tak ada makna juga. Sebabnya kita belajar semua itu, kita memperbaiki segala
Untuk siapa? Tujuannya untuk lillah semata-mata. Jadi nak mengenal Allah, nak mendekat dengan Allah, nak merapat sungguh-sungguh dipandang oleh Allah sebagai hamba yang mudah-mudahan Allah tinggikan darjat kita. Walaupun dengan kepala kita, dahi kita diletakkan di atas lantai, tapi ialah makhluk yang dimuliakan Allah kerana ada satu ibadah sujud, yang sujud itu kita jumpai hanya dalam ibadah bernama salat. Jadi untuk siapa? Semua ibadah berhujung dengan niatnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi disebabkan saya tidak mampu untuk memberikan jadual tetap di sini, bila ditanya malam tadi tajuk apa Kak Wah, tak sangka sungguh Kak Wah suka hati Ustazah nak cakap apa. Saya cukup syok sahabat-sahabat rahmat Allah, suka hati dia kata. Jadi saya suka untuk bawa sempena Muharram ini, tajuk yang mengesan di hati saya, itulah hijrah hati, hijrah hakiki. Hijrah hati, hijrah hakiki. Ni semua ilmu yang telah dikupas oleh para asatizah, guru-guru yang hebat-hebat. Datang ke Masjid Al-Falah, Ustazah Zai cuma sekadar menjadi sedikit aksesori tambahan. Seandainya ada manfaat di dalamnya, jom sama-sama kita amalkan. Kerana Ustazah meminjam sahabat-sahabat dirahmati Allah daripada buku yang dikarang dengan izin Allah Al-Fadil Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dengan bukunya bertajuk Tenang Ada di Sini. Ini dalam bab yang ke-10. Okay, kalau perasan dulu pernah juga saya bawa dalam salah satu bab buku ini adalah tentang bagaimana kita merawat hati ataupun sikap yang suka marah-marah. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi hari ini kenapa hijrah? Kerana kita masih melepasi pertengahan bulan Muharram. Kita masih berada dalam bulan Muharram 1445 Hijrah, yang semua kita penadah majlis-majlis ilmu yang setia usah lagi bergaduh tentang tarikh Muharram ini bukan tarikh perpindahan baginda Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan pergaduhan, pertelagahan, mencari, mengkaji itu lagi. Itu kisah zaman dulu-dulu. Kan sebab kita tahu memang Muharram ini bukan tarikhnya, tapi bermulanya kalender Islam. Jadi bila kita tahu Muharram, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, dan di situ diiktiraf penghijrahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanya pada diri kita, keimanan kita, bagaimana setakat tahun kita hidup pada hari ini, Allah berikan kehidupan yang kita syukur pagi tadi, alhamdulillah. Allah bangkitkan aku, Allah hidupkan aku pada pagi ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tambah usia kita. Semalam kemarin kita mendengar kematian yang secara tiba-tiba. Bahkan semalamnya dia bergelak ketawa dengan kita. Kita seperti tak percaya. Benarlah kata Imam Syafi'i rahimahullah, sedang kita bergelak ketawa itulah kain kafan kita sedang ditenun. Subhanallah. Kalau hari ini nak sebut ditenun tu, tak kilang mana yang tenun kain kafan kita tu. Jemaah masjid yang datang ke Al-Falah ni cukup je tengok rak almari yang meletakkan set kain kafan tu. Siapa punya lah ni, Allah berani tulis nama kita sahabat. Kan yang ni Salwa contoh, sahabat rahmat Allah. Tapi kita boleh tulis nama, tak boleh tulis tarikh. Tak boleh bagi tahu dekat pemandi jenazah, aku ni giliran ni aku punya. Bila kita kata Kak Wah ni tak boleh tukar nama orang lain, tak boleh, ni akak punya. Tiba-tiba Kak Kuning dah ni dah 3 tahun dah bawa nama akak ni. Sebab tu kita simpan sahabat-sahabat rahmat Allah untuk kita hadiahkan pada orang. Tapi bila kita tengok benda Allah tu, sebab tu saya baca ada satu artikel seorang syekh, dia suka meletakkan batu nisan depan pintu rumah dia. Allah ya Karim. Letak batu nisan depan rumah bertulis nama kita. Kau rasa? Itulah soalan dia kan sahabat. Masuk je kereta dekat Porsche, yang bersandar tu adalah batu nisan bertulis nama kita. Ya Rab. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak hijrah hati, hanya melihat saja. Tapi kita tak rasa pun bahawa satu hari nanti kita akan berhijrah ke alam baqa. Alam fana ni kita akan tinggalkan, dia binasa. Tapi alam baqa yang kekal abadi tu apa persiapan kita? Dan terasanya hati ini disindir apabila para alim ulama menyifatkan, letakkan satu jari telunjuk kita ni ke dalam lautan bila mana kita terpilih berada bersantai-santai di tepi pantai. Angkat, jatuh setitis, Masya Allah. Itulah sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah dunia yang kita kejar-kejarkan. Dan akhirat itu adalah luasnya lautan yang di hadapan kita terbentang, entah di mana mula hujungnya kita tak tahu, dan itulah akhirat yang sangat luas. Subhanallah, kenapa teruk sangat kita ni duk kejarkan yang setitis itu?
Subhanallah, kenapa yang luasnya rahmat Allah, luasnya akhirat Allah, kita biarkan begitu saja. Jadi cara fikirnya para alim ulama ni dalam menafsir Quran dan hadis penuh dengan hikmah. Kita belum betul-betul hikmah, kan? Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, belajarlah, berkawanlah dengan orang-orang soleh lagi alim. Menurut bahasanya saja kadang-kadang kita rasa, ya Allah, betul dah ulama ni sebut, betul dah ustaz ni cakap. Maka mereka bukan saja sekadar bercakap, menulis, subhanallah, dan mereka tidak jemu-jemu. Asal ada saja pertemuan, pasti ada nasihat. Maka orang yang suka berkawan dengan orang yang suka memberi nasihat, itulah hatinya sedang sihat. Kalau hati kita tak sihat, kita menyampah dengan orang bagi nasihat. Kita tak suka, aku tahulah, tapi tak buat-buat lagi pun, hanya tahu. Dah tahu, buat lagi, ulang lagi dosa maksiat yang Allah tak suka. Bahkan jatuh dan mengundangnya murka Allah kepada kita, na'udzubillah. Jadi hari ni dah berapa tahun kita hijrah? 1 tahun ke 1 tahun. Ustazah daripada kecil-kecil dulu seingat darjah 2 rasanya dah disuruh berdiri atas pentas ni. Hijrah itu pengorbanan, macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba dengar orang belakang, pengorbanan, semangat macam tu dari darjah 2, sahabat rahmati Allah. Zaman menyewa kain songkit, kan bila ustaz kata muzayanah nasyid, pakai baju apa ustaz? Pakai baju putih dengan songkit merah. Mak kena pakai songkit merah. Ustaz kau ni macam-macam lah mak, mana ada songkit merah? Berjalan pergi rumah kawan cari songkit merah nak pinjam. Tak susah sangat, ramai kawan ada. Tapi bila ustaz kata songkit hijau, hari tu masuk nasyid dah songkit merah, dia nak masuk nak baca Quran pula songkit hijau pula. Sian mak saya berjalan lagi pinjam, muslimat dirahmati Allah. Sebab masa tu mahalnya lah kain disongkit kan. Kalau lah mokcik-mokcik yang pinjamkan songkit tu, macam aku punya cerita je, mai jumpa saja. Saya nak gantikan dengan songkit yang baru. Tak tahu siapa dulu-dulu mak saya pinjam, siapa punya kan, sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi zaman itulah, dan sekarang ni bila ceramah-ceramah hijrah, saya nyanyikan balik. Memanglah hijrah tu penuh pengorbanan, perjuangan. Kalau kita nama hijrah tapi makin kita berserakkan silaturahim, putus ukhuwah di sana sini, itu bukan hijrah. Jadi kita nak bawa sahabat-sahabat dirahmati Allah, isi daripada buku ini kisah tentang seorang lelaki yang turut berhijrah ke bumi Madinah menyusuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dia turut menempuh kesukaran. Hijrah ni sukar, penuh penderitaan sepanjang hijrah. Namun dia tidak mendapat apa yang sepatutnya didapati. Dia turut berhijrah, berdebu tubuh, tinggalkan harta benda dan keluarga di Mekah, tapi dia tak dapat hasil apa. Kerana dia tidak merebut keredaan Allah dan Rasul. Jadi tujuan apa sebenarnya? Dia berhijrah kerana ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menjadi wanita yang didambakannya bukan kerana Allah dan Rasul tujuan hijrahnya. Kemudian dalam sejarah dia dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais. Berhijrah tetapi hijrahnya bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana untuk merebut cintanya si Ummu Qais. Kan? Ada kan orang yang kenapa nak pindah tempat tu? Bawa plan saya ada kat situ ustazah. Kan sahabat rahmat Allah. Anak-anak kita yang dah masuk universiti ni kan, pelik kan kadang. Ni kamu punya kelulusan ni elok UIA bukan UKM contoh kan. Rupanya selidik punya selidik bawa plan dia dekat UKM tu. Tu sebab dia nak ikut kat situ, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kena pandai bijak kita ni. Subhanallah, tu baru kita jumpa dalam lenggok bahasa yang pertama anak-anak kita yang belum betul-betul matang. Nabi SAW yang mengikut di belakangnya pelbagai jenis manusia. Keadaan inilah yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Bila ada hadis baru kita semakin nampak. Umar ibn Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Subhanallah, hadis ni dibaca daripada dulu di zaman sekolah rendah lagi kita dengar ceramah ma'al hijrah. Artinya sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niat. Niat kita muslimat dirahmati Allah. Keluar rumah tadi nampak poster daripada malam tadi, apa tujuan kita datang majlis ilmu? Setiap helaan nafas kita ni ada niat yang baik-baik. Saya terkesan bila seorang syekh menghantar anaknya ke depan pintu untuk pergi ke pondok madrasah.
Kalau dihitung perjalanan daripada depan pintu ke pondok hanya 70 langkah. Maknanya boleh berjalan kaki, tak jauh. Tapi seorang ayah yang alim, seorang ulama hebat mengajarkan kepada anak ni, pastikan sampai dekat madrasah nanti ada 70 niat. Faham ya maksud muslimat dirahmati Allah? Jadi hati ni tak kosong. Semakinlah saya faham, dulu-dulu mak saya pesan, dalam pergi sekolah, buat apa, hati ni ingat nak minta apa. Kalau ada 70 langkah, maknanya ada 70 niat. Bayangkan muslimat dirahmati Allah, kita hanya pergi sebab hari ni ada pelajaran matematik contoh. Kamu hanya dapat ilmu matematik. Tapi kalau kamu pergi nak menyantuni guru, kamu pergi nak kongsi pensel baru 2 batang yang semalam ibu beli hadiah kat kawan, kamu pergi nak menyantuni, kamu pergi atas niat 70 tadi, ke 70-nya pasti dapat atau tidak, 7 daripada 70 dapat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab kita sedang menuju ke tempat baik. Mati kita saat itu bukan saja kaki melangkah ke tempat baik, hati hidup dengan doa dan niat yang baik. Maka itulah doa kita untuk mati dalam keadaan baik dimakbulkan oleh Allah. Ini pentingnya innamal a'malu binniyat. Ada orang yang sepertinya berbuat baik tapi niat ni di hati ni lain. Kan contoh, ni contoh aja ya Kak Wah, telanai Leo dulu sebelum cakap. Telanai Leo siap-siap dah. Ustazah kita makan tengah hari nak lepas ni. Kan sahabat. Cakap dengan Kak Wah, kalau Ustazah makan tengah hari, kelas Ustazah Bank Negara kejap lagi tengah hari tu macam mana pula? Lepas tu pukul 3 Ustazah di Surau Taman Permata, macam mana pula kan? Jadi maknanya memang ikutkan, siapa tak nak bab makan, sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, betulkan niat, betulkan niat, betulkan niat. Kita datang ke sini muslimat dirahmati Allah untuk apa dulu? So kalau ada imbuhan-imbuhan kepentingan-kepentingan yang lain bukan yang utama. So betulkan, kalau tadinya ada kawan lepas kuliah dekat Al-Falah kita pergi sekian-sekian, yang itu nombor 2, nombor 3. Jangan jadi nombor 1 pula. Kenapa you rushing sangat lagi ni? Kawan ajak ngeteh lepas kuliah Al-Falah. Tak jadi, subhanallah. Kita kena kuliah ilmu dulu, baru apa imbuhan-imbuhan yang kita dapat. InsyaAllah kalau kita dimatikan oleh Allah, roh itu diangkat dalam kebaikan, bukan perkara yang tak baik. Apatah lagi minta maaf sebut, kawan yang kita nak jumpa ni kita kenal dah, tahu dah dia ni ajak aku ngeteh lepas ni nak cerita pasal apa ni. Kalau kita tahu cerita buruk orang, tolonglah bagi tahu dengan dia, kita baru balik daripada majlis ilmu ni, kenapa kita cerita pasal buruk orang tu pula? Kenapa kita tak mampu blok lidah kita sendiri yang kononnya tadi kita bercakap tentang kebaikan, mendengar kebaikan, tiba-tiba selepasnya kita letakkan satu nak sebut disulam dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dia takkan menjadi baik sahabat-sahabat, kerana dikuliti dengan perkara yang tidak baik. Masya Allah. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, nawaitu, tetap nombor 1. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekadar yang dia niatkan. Sebab tu nak mati husnul khatimah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya selalu sebut di mana-mana. Contoh, kita nampak seorang pegawai bomba mati dalam keadaan selamatkan orang. Yang diselamatkan tu selamat, dia yang menyelamatkan tu pula mati dalam keadaan tu. Biasa kan? Ya Allah, syurgalah tempat dia, ya Allah, husnul khatimah tengah buat kebaikan, sahih. Tapi Allah pandang niat dia keluar bekerja pagi tadi muslimat. Kalaulah keluar bekerja tadi ni, kalau aku dapat selamatkan seorang ni, aku naik pangkat ni, aku dapat allowance tambahan ni, maka dia tak dapat seperti mana yang dia nak. Jadi kita ni hanya boleh bercakap. Ketika saya balik daurah di Kedah baru ni, Jumaat yang lepas, sambung ke Patani, sambung ke Hatnyai, balik ke KL. Di Patani pagi mendengar berita kematian Dr. Ahmad Sobri Awam, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang bila kita tengok video itu, Masya Allah Tuhan, syurgalah tempatnya, kebaikanlah husnul khatimah, ya Allah. Doa daripada semua orang yang menonton, semoga benar-benar syurga tempatnya. Bayangkan direnggut nyawa dalam keadaan itu, keluarganya yang tadi menghantar ke muka pintu, mungkin sahabat-sahabat rahmat Allah, rupanya hanya menyambut jenazah selepas pulang. Kita tak tahu keadaan kita bagaimana. Jadi bila dia mati dalam keadaan itu, percayalah insya-Allah dia sebenarnya telah menjaga niat. Jadi kalau dia pergi tadi dalam keadaan tidak menjaga niat,
dia tak dimatikan Allah dalam husnul khatimah. Macam mana kita nak mati husnul khatimah? Kalau kita mati pada usia 60 tahun, 40 tahun kita bermaksiat kepada Allah. Baru masuk tahun ke-50 ni lah ustazah, saya nak belajar pakai tudung, saya nak tutup aurat sebagainya. Allah hapus tak dosa-dosa saya yang lalu? Hapus Kak. Tapi jangan hanya taubat zahir, tidak taubat batin. Faham? Dalam satu buku Penawar Bagi Hati ada satu bab tersebut. Masya Allah, ramai orang dengar tu tajuk tu menangis. Kerana betul lah ya Allah, dulu tak solat, sekarang solat. Dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Tapi hati aku ni Allah yang tahu. Tujuan aku ni untuk apa? Sebab tu kalau kita tak faham ilmu tauhid tadi, sahabat dirahmati Allah, zaman akhir banyak manusia suka hati aku lah. Aku bukan minta duit engkau pun pakai baju seksi ni. Semua suka hati, suka hati, suka hati. Kita hidup atas dunia sebagai hamba. Mu berdiri sebagai title apa pun kamu hamba. Allah tetap perintahkan kamu duduk di tahta mana pun kamu tetap bersujud. Yang mana makhluk, katak, semut, apa saja minta maaf. Bila nampak macam ni ke cara seorang manusia kena menyembah Tuhannya? Kepala yang mulia ni duduk ke atas lantai, punggung tempat keluar najis duduk ke atas. Saya memang terkesan sahabat bila ulama menafsirkannya begitu. Subhanallah, betul dah. Binatang pun masih kepala dengan punggung selari. Faham ya maksud? Sahabat kaki 4 tu. Tapi kenapa manusia Allah letakkan dalam hina seperti itu? Makhluk lain memandangnya hina. Tetapi saat itulah Allah sangat tinggikan darjatmu. Kamu berbisik ketika kepalamu berada di atas lantai, punggungmu berada di atas. Tapi suara hatimu mengetuk arasy Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah dengan Allah saat dalam sujudmu. Mintalah merayu rintih dengan Allah dalam sujudmu. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Allah baca seluruh gelodak dalam jiwa kita ni. Allah tahu betapa bersungguh-sungguhnya kita nak minta ampun dengan Allah. Dalam rayuan ratapan akhir Ramadan, kita disuruh, ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau Maha pemaaf, engkau cintakan kemaafan ya Allah, maka maafkanlah akan daku. Kita beria-ria minta dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kita dimaafkan oleh Allah, delete zero kesalahan yang sebelum kita bertaubat dulu. Allah jamin aku boleh buat. Sebab sifat al-afunya Allah. Tapi engkau tak merasa malu ke dengan Allah? Bila mana sikit-sikit, kenapa saya nak maafkan dia ustazah? Bibi saya yang curi rantai saya dulu tu. Allah tak pernah silap meletakkan dia di dalam rumahmu. Kenapa kita terlampau menghina sahabat-sahabat? Kita buat silap, mereka buat silap. Okay? Kalau kita dah hantar dia ke muka pengadilan, dah jatuh hukuman, tiba-tiba satu hari dia datang minta maaf puan, hanya kerana dia bibi kita, kita tak boleh maafkan dia. Subhanallah. Sebab itu kitab-kitab seperti ini mengajar, Tuhan, aku belajar sesuatu bagaimana seorang yang hebat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa orang hamba. Satu hamba telah buat satu onar, kalau kita memang tak boleh maaf lah. Kan bawa pemanggang besi yang ada daging di dalamnya nak hidang kepada tuan besar ni. Berlari-lari anaknya yang kecil, jatuh pemanggang api yang panas kepada tubuh, menggelupur mati budak tu. Kata semua orang, peliknya seorang majikan bos besar ni boleh maafkan si hamba, bahkan bebaskan hamba, bahkan memberi kebaikan kepada hamba. Orang kata engkau ni punya hati yang macam mana? Sebab aku bukan memandang hamba yang berbuat silap, tapi aku memandang Allah yang memilih takdir ini berlaku. Nyawa anak aku ni ajal dah tiba dengan kaedah, dengan cara itu. Siapa yang tetapkan? Allah. Kita tak pernah plan macam tu. Hamba tadi tak pernah plan sebab dia tahu natijahnya dia kena buang kerja, sahabat dirahmati Allah. Tapi Allah berkehendak. So bila pandang Allah, hilang segala. Jadi kita nak sebut Tuhan, bagaimana kita nak dapat hati yang begitu? Ini benar-benar hijrah hati yang kita maksudkan. Jadi kenapa sahabat? Jasad sudah berhijrah. Tempat tinggal, kita dah tinggalkan dah. Saya berhijrah dari kerja A kepada kerja B, hijrah. Tetapi kenapa hari ini kita nak bahas tentang hijrah hati? Ada 5 perkara, saya harap cukup masa. Okay, sahabat dirahmati Allah. Pertama, hati ialah raja. Hati umpama raja kepada seluruh panca indera dan tubuh manusia. Kalau disebutkan raja,
Raja arahkan apa saja, berani ke kita kata tak nak lah, aku suruh orang lain lah raja? Tak berani sahabat. So hati ni bila dia baik, mata akan diarahkan pandang yang baik, telinga mendengar yang baik, tangan, hey itu bukan hak engkau nak ambil pasal apa? Hati yang baik, jangan, ni bukan hak aku. Kaki dilangkahkan kepada yang baik, lisan hanya bercakap yang baik sebab sang raja memerintahkan, mengarahkan kepada yang baik. Subhanallah. Tapi kalau hati itu busuk, bernanah, parah, sakit, tidak dirawat, sahabat-sahabat, dia hanya nampak yang busuk. Maka dia tahu benda itu salah, tapi dia tetap nak bercakap benda yang buruk, memandang yang Allah murka, mendengar perkara yang mengundang dosa. Ini sebenarnya rajanya yang telah penuh dengan kecacatan dan kebusukan, itulah hati. Nu'man ibnu Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pun daripada sekolah rendah kita dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Kalimah al-qalb itulah hati. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat mudghah, segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, akan baiklah jasad keseluruhannya, dan jika rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah itulah hati. So hati kita ni sahabat dirahmati Allah, kalau kita buat pemindahan hati, penyakit sekian-sekian, kita jumpa doktor boleh scan tak hati yang nak dipindahkan ke saya ni, hati orang baik ke hati orang jahat? Kita tanya kan, muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya itu tak ada kena-mengena. Sebab apa sakit hati kita ni, kita jumpa doktor minta ubat tertentu, saya tengah sakit hati dengan laki saya ni doktor. Doktor ada ubat sahabat dirahmati Allah? Tak ada. Selagi mana tak seperti tadi, seorang raja, seorang majikan, bos besar boleh maafkan hamba tadi, dia hanya datang daripada hati kita yang mulia, hati kita yang baik. Dapatlah kita jawapan betapa qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mempercontohkan kebaikan kepada kita. Mana datang sikap Nabi yang macam ni, ya Allah. Ajaibnya, peliknya, orang bagi tahi kat dia minta maaf sebut, dibalas dengan bunga. Aku tak faham, ya Allah. Orang buat jahat tetap dibalasi dengan kebaikan. Semalam saya habiskan satu komik yang saya beli di Bukit Tinggi, sahabat-sahabat, depan rumah Buya Hamka. Saya suka baca, nak bagi hadiah komik-komik dekat anak buah lah. Tapi sebelum bagi kat mereka, kita baca dulu. Kan macam tak sesuai je bagi kat budak sekolah rendah ni, yang dah tua-tua bertahun-tahun dah tinggalkan sekolah rendah ni pun tak habis baca lagi. Jadi saya baca, subhanallah sahabat, banyaknya peristiwa yang berlaku dalam hidup Buya Hamka. Maafkan. Isterinya, Buya, mengapa begitu Buya? Anaknya, subhanallah, Buya, mengapa begitu Buya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasi kejahatan dengan kebaikan? Subhanallah, hatta ketika mendengar Soekarno yang menjadi asbab dia dipenjarakan ketika itu, sahabat dirahmati Allah, menghantarkan satu nota, sudikah kalau matinya dia menjadi imam solat jenazah kepadanya. Seluruh Indonesia pelik. Iya, bisa, kata Buya Hamka. Disarung pakaiannya menuju ke tempat pemakaman, bahawa dia menjadi imam kepada orang yang menjadi asbab. Kalau kita, dia bunyinya, kalau kita, macam tu kan sahabat, depan aku ni nak pijak pun boleh ni, dah jadi mayat pula, dia tak boleh balas apa-apa. Subhanallah Tuhan, patutlah namanya disebut-sebut walaupun setelah bertahun-tahun kematiannya. Yang kami belajar daripada mulut keluarganya sendiri, Buya Hamka, karangannya, tulisannya lebih 100 judul, walaupun usianya tidak sampai 100. Tapi kami di Padang Bukit Tinggi ini, kami seperti mendengar-dengar suaranya Buya. Kami seperti masih dinasihati oleh Buya, walaupun wafatnya telah bertahun-tahun. Ia meremang bulu roma sahabat. Sebab tu menulislah, kerana selepas mati kita masih boleh memberi nasihat. Maka, macam mana Ustazah, saya bukan penulis. Kan hari-hari tu dekat WhatsApp kemain lagi kan sahabat, tulis dekat status Facebook kemain lagi. Kan, Mama janji nak masakkan ni bila anak Mama balik dari asrama. Resipi kat bawah kemain, tapi simpan tak buat-buat. Sekian dimaklumkan.
Jadi daripada begitu, lebih baik kita tulis, Masya Allah, banyaknya dosa kita. Jom kita mulakan dengan tahajud malam ni 2 rakaat, kita sambung dengan 2 rakaat solat taubat contoh. Kan? Tapi jangan tulis saja, buatnya tidak. Sebab ada orang yang mengadu, Ustazah, saya ada satu rakan Facebook ni, dia akan main lagi hujung minggu, jangan lupa ziarah ibu dan ayahmu. Saya kawan baik dia, Ustazah, dah 4 bulan tak balik kampung. Jadi maknanya orang yang mengadu kat Ustazah, hebat juga awak ni boleh kenal kawan tu. Ustazah BFF saya. Macam mana saya nak tegur? Sedih lah Ustazah, sebab adik dia, keluarga dia semua saya kenal. Tolonglah nasihat kakak saya tu. Aku tengok kat Facebook memang tulis saja, baliknya tak pernah. Mak sebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sedih. Jadi kalau kita bercakap dengan hati, insya-Allah turun ke hati. Kalau kita hanya menulis sebab kita sekadar mau menulis, tapi kita tak rasa bersalah apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, kita tak bersungguh-sungguh untuk ke arah itu, hanya akan sampai di telinga orang yang mendengar. Dia tak singgah di RNR bernama hati. Jadi silap siapa? Silap kita sebagai penyampai. Laksanakan, buat apa yang kamu cakap, apa yang kamu tuliskan. Itu Buya Hamka, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah Tuhan, saya cukup terkesan dengan sosok-sosok tubuh yang begini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab dia bikin apa yang dia cakap. Banyak orang kan cakapnya tak serupa bikin. Bukan cakap tak serupa bikin, sebenarnya bikinnya tak serupa cakap. Sebab dia cakap dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi bikinnya tidak. Apa makna bikin tu? Dah macam bahasa Arab lah pula. Kan? Bikin tu bermaksud amal kita lah. Jadi kalau benar-benar kita cinta, buat pembuktian dengan amal. Sahabat, simple. Bagi contoh, suami sehari 1000 kali I love you, I love you, I love you. Berbunga-bunga hati, kembang tak kepis-kepis. Sekali dah sebulan, sahabat, beras kita juga yang beli. Tak pernah beli beras. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya pembuktian cinta yang bagaimana? Ustazah dia boleh belanja kawan kat pejabat segala beli, tapi beras kat rumah tak pernah beli. Dah akak, semua benda akak kata, abang tak payahlah, abang tak payahlah. Tolong hargai lelaki yang dihantar ke rumah kita sebagai lelaki qawwam. Mereka memang Allah tugaskan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin biasa kalau ada egonya, namanya pun pemimpin, sahabat. Bagaimana kita nak masuk ke dalamnya? Maksud, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hargai dia, hormati dia. Kalau kita tidak meletakkan dia sebagai pemimpin, abang reti apa? Memang abang tu buat semua jahanam, biar sajalah buat. Akhirnya dia pun lupa tanggungjawab dia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hanyalah sebagai timbalan nakhoda. Kita hanya perlu disayang sampai ke akhir hayat. Suami perlu dihormat sampai ke akhir hayat. InsyaAllah bahagia itu datang. Tetapi kalau kita sudah hilang hormat kepada mereka, sahabat, mereka sudah mula bertingkah kerana ada orang lain yang sepertinya menunjukkan hormat kepada dia. Sekian dimaklumkan. Kan macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hijrah secara menyeluruh hanya boleh dilakukan apabila dimulakan dengan hijrah hati. Sebab itulah ada individu yang mulanya telah berhijrah tetapi akhirnya kembali kepada tabiat asal kerana hatinya belum berhijrah. Ketika saya di pondok di Patani, baru 2-3 hari lepas, sahabat, saya tak sangka sebab di Patani ni dia tak meraihkan asatizah perempuan untuk bercakap di hadapan, kan. Jadi ketika saya di pas mic untuk bercakap depan lebih 200 orang penghuni pondok, saya pun serba salah. Aku nak cakap apa pula ni depan baba ni, depan anak murid dia. Yang keluar di kepala saya ketika itu 2 perkara. Pertama, pagi tadi yang saya nampak kematian tiba-tiba. Kematian seorang guru kita yang mulia, kan sahabat. Sebab mungkin mereka tak mengenali, tak tahu kisah tu, saya cerita. Ini pelajaran untuk kita semua. Akhir zaman Allah cabut nyawa ni makin tiba-tiba. Allah nak tunjuk. Kan bila ajal tu datang, satu saat minta cepat, minta lambat tak boleh. Wa imma kita tengah buat apa pun, nanti jap ya Allah petang sikit, aku buat baik petang sikit. Tak ada, sahabat dirahmati Allah. Kedua, saya pun sedih dengan satu perkara yang bapaknya dulu, subhanallah, ya, dulu dia betul-betul mungkin bukan orang yang beramal dengan kebaikan. Tapi hujung-hujungnya sebagai seorang bekas pelakon, kan, membawa nama Islam ke sana ke sini, mendidik anaknya menutup aurat. Kita sedih bila keluar baru-baru ni, sahabat dirahmati Allah, inilah saya. Tolong jangan kecam, tolong, orang suka-suka, tak suka tak apa. Seorang anak perempuan,
Subhanallah, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tak tahu pasal apa ustazah bercerita depan orang Thailand ni, menangis bercerita tentang seorang anak yang tak apalah, tak payah kaitkan dengan ayah. Seorang anak perempuan membawa nama ayahnya sampai bila-bila. So jangan kita menempelak nasihat orang ni. Kamu tak buat, diam. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Orang tak nak sembahyang, jangan ala hang sembahyang pun laki tinggal juga, hang sembahyang pun miskin juga, jangan. Itu menghampiri kufur. Kafir kamu sebab kamu tahu sembahyang ni wajib, tapi kamu menafikan bahawa Allah yang kata nak sembahyang ni datangnya ketenangan hati. Tapi kamu kata lagi sembahyang, lagi susah, lagi masalah. Kamu menafikan apa yang Allah kata. Kamu hampir kepada kufur. Biar kita menjadi pendosa biasa kerana kejahilan kita. Maksud, aku tak sembahyang sebab apa ya? Sebab malas, tak sempat, kerja banyak. Tapi mulut kita diam. Tidak menjawab-jawab, tidak memperlekehkan orang yang sembahyang. Itu sekadar dosa yang bila mana kamu bertaubat, pasti wajib bagi Allah untuk memaafkan dan mengampunkan. Faham ya? Tapi kalau kamu menempelak, sahabat dirahmati Allah, kamu beli pakaian dengan rezeki yang Allah bagi. Kan kamu kata ini diri aku. Kamu boleh berdiri ke tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi manusia sombong atas muka bumi. Sebab Fir'aun ditenggelami oleh laut kerana sombong. Qarun ditenggelami oleh tanah kerana sombong. Jadi jangan jadi manusia sombong. Kita pendosa biasa. Jangan sampai ada sebesar zarah sombong. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang lain tak boleh tegur aku dah. Inilah aku. Kalau kita ada sombong, khawatir kita bukan ikut Nabi Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhimpun di dalam syurga. Tapi sebesar zarah sombong akan memasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi minta dalam solat kita, selain doa-doa yang kita minta kebiasaannya, minta jangan ada sifat sombong di dalam diri aku ya Allah. Tinggi mana, tahta mana, kaya mana, besar mana nama kita, jangan ada sombong dalam hati kita. Sebab sombong ni lah hanya sekali. Iblis, kau siapa nak suruh aku sujud pada kau? Aku ni daripada api, kau daripada tanah liat yang hitam. Bahasa ini kita tak tiru sebiji, tapi tafsirnya sama macam yang kita biasa cakap. Kau siapa nak nasihat aku? Buat je kerja kau sebagai pembantu tu. Kita terlupa sahabat-sahabat rahmat Allah. Kita sombong. Tak ada syurga untuk orang yang sombong. Jadi kita matikan hati kita daripada kesombongan. Kita angkat sahabat-sahabat dirahmati Allah bahawa manusia tidak dipandang oleh Allah melalui zahirnya, pakaiannya, harta bendanya, tahta kedudukannya, tetapi bagaimana bila fi qulubihim marad, dalam hati tu ada penyakit, kita sedar, aku ni dah bongkak, aku ni dah sombong, aku ni dah terlebih cakap ni. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, rawat hatimu sebelum Allah tambah-tambahkan penyakit kepada hati itu. Mereka yang menutup aurat secara ikut-ikutan atau kerana semangat tanpa ilmu dan kesedaran sebenar. Musim tudung tenggiri, dia pun tukar tenggiri. Musim tudung bawal, dia pun berbawal juga. Ikut musim, sahabat rahmati Allah. Ikut musim. Kan Ustazah, saya hari tu pakai tudung ni sebab ada job yang tertentu. Nampak orang semua kata cantik-cantik, saya pun pakailah. Ini bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, begitulah jadinya. Sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Saya tak pasti ada kat sini ke tidak. Kalau ada pun saya suka nak kongsi. Saya baru lepas berkolaborasi dengan sahabat kita Abi Fana, kan? Dia share tentang hijrahnya. Dia kata, saya setahun Ustazah, saya senyum je. Sebab bukan Abi seorang cakap macam tu kat saya. Akak dulu Ustazah nak pakai tudung ni setahun. Tudung dah penuh dalam almari. Pakai bawal Ustazah, pergi pejabat, orang kata macam orang tua pula. Lepas tu tukar pula tenggiri, tukar pula senangin, tukar pula macam-macam lah saya tukar, kan? Sampailah akhirnya bila saya kata, aku ni sebenarnya pakai tudung ni untuk siapa? Abi cakap, bila dia kata aku betulkan niat aku pakai kerana Allah, biar pilih orang nak kata apa. Baru datang kekuatan tu Ustazah lepas setahun. Saya pun kata, kenapa saya berani bercerita? Sebab bukan dia seorang punya pengalaman. Ramai anak-anak murid saya, sahabat. Dan bila yang dulunya artis, hijrah, ya Allah Ustazah, rupanya kerana job tertentu. Bila saya hilang, Allah uji Ustazah, hilang job bila kita pakai tudung, Allah uji. Maka saya buka balik. Syukurlah Allah tak matikan saya masa tu Ustazah. Baiknya Allah Ustazah. Bayangkan kalau saya putus nyawa masa tu.
Saya kata subhanallah, Engkau beri istiqamah kepada jiwanya ya Allah. Sebab dia mahu, tapi dia tak tahu cara. Sahabat, kita bersihkan hati kita. Akhirnya kembali mendedahkan aurat setelah semangat luntur dan godaan persekitaran yang tidak Islami. Sebab tu bila ada orang PM tepi, saya nak jumpa ustazah, saya nak mengadu masalah saya. Bayangkan kalau sehari je 10 orang tak datang saya Al-Falah hari ni. Jadi jawapan saya sahabat, majlis ilmu jadikan satu terapi hari-hari. Kita muslimah yang lemah, tak kuat tanpa majlis ilmu. Majlis ilmu hari-hari, tak boleh hadir secara dalam talian, tak boleh live ulang siar. Tolonglah jangan berhenti. Live 1 jam, 1 jam setengah. Kuliah yang Ustaz Bakri sebut minal awal ilal akhir, jangan ambil sikit-sikit, separuh-separuh. Jangan. Fahamkan sungguh-sungguh. Bila kita faham, kita datang rasa. Apa rasa ni nikmat yang paling penting? Ramai orang tahu. Tapi kenapa orang tak punya rasa berdosa bila tak buat? Sahabat, takkan sama. Okay? Bila mana kita punya rasa, Masya Allah, kita akan sangat empati kepada orang lain. Aku faham ya Allah, sampai setahun dia nak istiqamah pakai tudung ni. Bukan mudah. Bila dia dah dapat sahabat, tak cukup rasanya dengan tudung Ustazah. Bila saya bercakap, melorot dengan baju ni, ya Allah ni pun aurat. Saya pun rasa nak istiqamah pakai sarung lengan. Subhanallah, ini pelajaran yang saya dapat daripada orang yang hijrah. Bukan mudah. Tapi bila benar-benar lillah sahabat-sahabat mata Allah, kita tak toleh belakang dah, jalan terus. Itu hati ialah raja. Kedua, hati ialah soal awal. Dia yang ketiga, hati ialah soal akhir. Okey, hati ialah saksi keesaan Allah sejak di alam roh. Kita tahu bahawa di alam roh lagi kita dah berjanji dengan Allah, bala syahidna. Ya Allah, aku bersaksi bahawa Allah ni Tuhanku. Maka kalau dari alam roh kita belum lahir lagi, kita dah berjanji Allah adalah Tuhan kita. Sebab itu ketika kita membaca iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersungguh-sungguh itu ikrar kita. Walaupun tak wajib baca dalam salat, ulama yang menyuruh kita baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu ikrar kita. Kan? Ibarat kalau dekat sekolah, maka kami langgar undang-undang tu, cikgu disiplin akan panggil. Kita sabar waktu solat ni. Sesungguhnya solatku, ibadahku semuanya lillahi rabbil alamin. Hei, di luar solat, kenapa engkau bikin tak serupa yang kau cakap tadi? Kau buat apa saja semua kan untuk Allah. Kenapa engkau penat bila orang tak pandang dan tak puji, tak angkat engkau? Bukankah lillahi rabbil alamin? Kenapa kita berhenti buat baik bila orang tak puji, tak julang kita? Kenapa kita menangis, rasa menyesal buat baik? Sebab buat baik tadi ada orang keji, orang tak puas hati dengan saya ustazah. Yang kamu buat tadi tu apa? Baik. Baik tu siapa suruh? Allah. Benar-benar untuk Allah atau untuk orang yang mengeji kamu? Kalau untuk Allah, jalan terus. Subhanallah sahabat, kita tak jujur dengan diri kita sendiri. Kita bercakap di setiap rakaat pertama, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kalau orang puji baru rajin. Kalau orang keji tak muncul dekat masjid. Pergi cari surau yang puji aku pula ah. Tak jadi sahabat dirahmati Allah. Jadi tes hatimu sendiri. Ketiga, hati ialah soal akhir. Allahu Akbar, yang Allah pandang adalah penghujung. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang menyatakan, saya baca terjemah saja, ada orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka, na'udzubillah min zalik, hingga jarak dia antara dengan neraka hanya sehasta. Amal buruk dia tu kita nampak pun ahli neraka dah ni, tapi siapa kita untuk sebut di lisan kita begitu? Namun suratan takdir mendahuluinya. Sesudah itu dia mengerjakan amalan perbuatan ahli syurga. Baru ni saya balik rehlah, seorang makcik tu kata, ustazah, kaki saja ni dua-dua dulu dah tak boleh pakai. 3 bulan saya terbaring ustazah. Syukur masuk bulan keempat, saya dah boleh berdiri, saya dah boleh bertatih. Sekarang besi dua-dua ni. Saya aksiden duduk dekat bawah trailer, saya naik motor ustazah masa tu. Ya Allah Tuhan, inilah yang berlaku pada sahabat kami yang saya selalu sebut-sebut dalam kuliah, yang ikut saya umrah baru ni, tak ada kaki dua-dua sebab umur 18 tahun. Lepas SPM, kaki dia terpaksa kena potong duduk bawah trailer.
Dua-dua kaki kena potong. Acik bernasib baik, ya ustazah, acik dengar kuliah ustazah tu, acik boleh berjalan sekarang, boleh sampai kat Patani ni. Sabar je lah sahabat rahmati Allah. Sihat walafiat. Tapi tak ada ujian tu makcik tak kenal Allah. Tak ada ujian tu makcik tak sembahyang. Tak ada ujian tu saya tak dekat dengan Allah ustazah. Terima kasih 3 bulan saya tak boleh berjalan. Rupanya kita kena henyak dengan sesuatu dulu sahabat. Maka berterima kasihlah atas apa saja ujian yang menyebabkan lisan kita, ya Rabb. Terkadang melalui diri kita sendiri sakit. Terkadang melalui suami kita, kenapa dia buat aku macam ni ya Allah. Terkadang melalui anak-anak kita, aku malu dapat anak macam ni ya Allah. Terkadang jiran tetangga kita, tempat pekerjaan kita, rezeki yang masuk dalam kantong poket kita. Ini bentuk-bentuk ujian yang Allah bagi. Itu semua kecil selagi mana belum datang ujian besar bernama sakarat. Sakaratul maut inilah ujian paling besar. Maka bersiap sedialah orang yang betah dengan ujian terus bangkit. InsyaAllah pengakhirannya husnul khatimah. Tapi kalau sikit ujian kita dah, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Bila datang ujian besar tu sahabat, kita seperti nak marah Allah, dah sampai ke tiba saatnya. Sebab tu kata Sayyidina Ali, banyak orang yang mati saat hidup, tetapi bila dah mati baru dia hidup. Mati dah aku ya Allah, aku tak sempat buat apa pun sebenarnya. Kau nak minta dengan siapa lagi? Hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Dan pengakhiran itulah yang Allah pandang. Pada saat kata Asy-Syu'ara 88 hingga 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari bila cerita yaum tu maknanya hari kiamat, harta anak-anak dah tak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Ni kita minta dalam doa kita, anugerahkan aku kematian yang membawa qalbun salim, wahai Allah, hati yang sejahtera. Subhanallah. Keempat, hati yang dinilai oleh Allah. Hak lain-lain Allah tak pandang sahabat-sahabat. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, saya baca terjemahan. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa dan tubuh kamu dan tidak pada harta kamu, tetapi Allah memandang hati dan amal kamu. Biasa kan para asatizah ulang sebut. Dan bab hati ni sahabat, kita tak boleh tanya kawan sebelah, kau rasa hari ni aku pakai tudung putih ni, putih tak hati aku pagi Jumaat ni? Kan sahabat? Lalu kawan sebelah kata, kau jawab sendirilah, aku mana tahu. Lalu yang tudung hitam lah, mak nak kena balik awal cepat-cepat ni kan, Ustazah datang kak, saya hitam, hati tengah hitam ya. Siapa kita sahabat dirahmati Allah? Sebenarnya tak ada seorang boleh scan hati kita, termasuk pasangan yang tidur sebantal dengan kita malam tadi. Tak ada siapa. Jadi setiap hari, apa khabar hatimu? Kita nak keluar rumah, kita nak buat kerja apa, hati ni tanya dulu sahabat. Bila kita tengok hati kita, pasal apa aku duk sakit hati tengok orang tu senang ni? Hatimu tengah sakit. Pasal apa mu senang tengok orang susah ni? Hatimu tengah sakit. Pasal apa aku rasa tak selesa ni ya Allah? Hatimu tengah sakit. Ketahuilah orang beriman kalau dia terjebak dengan dosa, ibarat gunung sedang nak hempap dia ni. Takutnya. Kita tak duduk bawah tu kalau kita tahu gunung nak hempap kita. Sebab kita tahu dosa sangat terbeban kita dalam perjalanan menuju akhirat. Tapi orang tak beriman, dia buat dosa selamba je. Macam lalat singgah kat hidung, tepis je lah. Pasal apa yang susah sangat? Subhanallah. Maka tahniah orang beriman. Ya Allah, aku ambil duit ni halal ke tidak? Sentiasa bertanya-tanya. Ini soal hati. Kita dah hijrah konon dari segi pakaian, dari segi solat, dari segi sedekah. Tapi kenapa hati sukarnya sahabat untuk melebarkan kasih sayang sesama kita? Bukankah ini sunnah terbesar baginda Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, bersihkan hati dengan cara berkasih sayang dulu. Yang paling kita sakiti dan paling menyakiti kita itu, tolong hadiahi mereka dengan doa-doa kebaikan. Mulakan. Anda akan rasa sakit pada awalnya, tapi akhirnya ya Allah, lapang, tenang bila dah memaafkan. Dulu kita tengok muka dia, kita sakit. Sekarang setelah kita memaafkan, kita boleh hai dengan dia, bagi salam, bertukar hadiah. Dia pula yang ketak tubuh nak jumpa kita. Pasal apa pula dia lari ni? Aku elok je ni.
Sahabat dirahmati Allah, sebab yang benar tetap berada di atas kerana redha Allah berada padanya. Terakhir, hati tempat letaknya cinta. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar berdoa dengan doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak. Sebut kalimah hubb ini pun dah lapang jiwa. Wa hubba may yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Doa ni sangat indah. Ya Allah, tak hafal kan yang tadi tu? Hafal lah ustazah, sebelum ni ada ustazah dah mengajar dah. Tapi lupa dah nak amalkan. Kan? Hafal tapi lupa nak amal. Ya Allah, sekurang-kurangnya cuba dengar terjemahan. Supaya lepas ni doa kita bila bercakap-cakap dengan Allah, sahabat TV Al-Hijrah undang saya untuk rancangan baru yang saya rakam malam ni 11.30 Sabtu Ahad untuk muhasabah. Kita pakai dah tidur berlayar dah di lautan mimpi kan sebenarnya pada malam 11.30 malam. Tapi rancangan tu sebenarnya untuk muhasabah. Jadi di hujung slot akan ada doa. Ustaz Nazri, Imam Masjid Negara, tutup dengan doa. Tapi saya bincang dengan penerbit, saya tak setuju kalau saya angkat tangan berdoa sebab yang menonton juga lelaki. Bagi ustazah kurang tepat lah, ramai lagi ustaz-ustaz kita yang boleh memimpin doa. So ustazah mengajak kita untuk bermonolog, bercakap. So bila kita faham satu doa yang diajar oleh Nabi, kita tak hafal apa bahasa Arab dia, cukuplah kita faham supaya kita boleh berbicara dengan bahasa yang Nabi ajarkan kepada kita. Kerana Nabi tak belajar kecuali daripada Allah. Faham ya muslimat? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Kita minta cintanya Allah, itu redha Allah. Bila Allah sudah redha, subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, cukuplah kita punya redanya Allah walau seluruh makhluk tidak meredai kita. Lama kelamaan Allah akan jemput redanya makhluk untuk meredai kita. Tapi sakit kalau hidup tanpa redanya Allah. Maka ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Muslimin muslimat, jangan pelik kadang-kadang bila kita mengajak kepada baik, orang yang dulu baik dengan kita menjauh. Tiba-tiba yang dulu memusuhi kita jadi baik. Bersangka baiklah dengan Allah. Sesungguhnya Allah yang memisahkan mana beras mana antah. Dengan bersangka baik dengan Allah, aku dah merapat dengan dia ya Allah, aku tak ada niat lain ya Allah. Tapi bukankah kita telah berdoa, kita nak cintanya orang yang mencintaimu. Maka makin lama kita hidup, mungkin kawan-kawan kita makin sikit, tapi yang paling ikhlas Allah datangkan. Dengan syarat jujur pada diri, bukan aku yang putuskan silaturahim, bukan aku yang menjauh. Ni jangan syok sendiri perasan. Memanglah makin kita dekat nak mati ni memang Allah datangkan kita sikit je kawan kan. Yang lain-lain tu semua ahli neraka tu, kita je syurga. Astagfirullahalazim. Pelik sungguh muslimat zaman sekarang ni sahabat, perasan begitu. Kan orang ngajar cara ni, dia faham cara ni. Sebab tu kena hari-hari. Terakhir, serta amalan yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. So wahai kaki, melangkahlah hanya ke tempat yang Allah boleh mengundang cintanya kepadamu. Ya Allah, aku nak start satu projek ni, kalau dengannya menyebabkan aku makin jauh dengan Allah, batalkan ya Allah, buat halangan. Ya Allah, aku dah umur-umur macam ni, tak ada niat lain, aku nak bahagia, kaya, berjaya di akhirat ya Allah. Kalaulah ini boleh mengundang cintamu ya Allah, Kau dekatkan aku kepadanya, permudahkan. Bercakap-cakap dengan Allah begitu. Sahabat, saya ulang, ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu, serta amalan yang dapat mendekatkan aku kepada cintamu. Maka hati ini tergerak kepada apa saja amalan yang Allah redha. Insya Allah, keikhlasan kita nak dekat dengan Allah akan sungguh-sungguh memaksa diri kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, buat baik, fikir baik, penat malam hari sebab kita buat baik. Sampai kita tak sempat nak fikir jahat, apatah lagi nak berbuat jahat. Faham ya? Buka je mata, aku nak buat baik, sampai aku dimatikan dalam keadaan baik. Yang jahat-jahat ni kita tak nak fikir. Yang jahat-jahat ni bukan kita. Mampu nasihat orang yang jahat, sahabat, nasihat. Tak mampu, cukuplah dengan doa dan kasih sayang. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, syurga tempat kita bila kita mendapat redanya Allah melalui cintanya Allah.
Jadi kita takkan diredai Allah sebelum kita meredai apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah kerja hati. Sentiasa bagi tahu dengan hati, aku tak nak macam ni, tapi Allah Maha berkehendak. Ajarkan aku kuat ya Allah, pimpin aku ke jalan yang paling Engkau redha ya Allah. InsyaAllah muslimin muslimat yang hadir ke Al-Falah dituntun dipimpin oleh guru-guru yang mursyid, sahabat-sahabat dirahmati Allah, datang hadir ke dalamnya secara istiqamah. Kalau tak mampu, tak sempat datang ke sini, jangan ada hari tanpa majlis ilmu, jangan ada hari tanpa Al-Quran dan tadabbur, akannya pasti lebur segala takabur. Sahabat-sahabat, betulkan circle di sekeliling kita. Siapa yang kita nak kawan, bermula dengan matlamat, kalau aku mati, siapa nak ziarah jenazah aku? Faham ya sahabat? Bayangkan yang ziarah jenazah kita hanya tenggek selendang atas kepala, terbonjol jambul-jambulnya keluar, hanya bicara, laki dia okey ke? Tengah melalak ke dalam bilik tu? Kereta 3 biji kan? Itu je buat apa? Paling kurang yang ziarah kita yang mampu mendoakan kita. Subhanallah, saya sebut sikit ketika Ustaz Wadi Anwar menyebutkan begini, kalau mak saya mati diziarahi oleh orang-orang yang sepertinya bermaksiat, hatta wanita yang tidak menutup aurat, saya halau. Kontroversi sahabat. Tapi saya mendengar dengan hati, Tuhan, ini anak soleh. Faham maksud? Sama dengan almarhum abang saya. Siapa yang menyakiti mak saya, sembelih saya dulu. Jangan sembelih mak aku. Ini anak yang baik. Kita jaga agama kita melalui orang tua kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, tolong pegang hati kita nak dipersembahkan kepada Allah. Biar orang buat kita, jangan Allah mengapa-apakan kita dengan keadaan rahmat Allah tidak mencurah kepada kita. Saya sayang anda semua kerana Allah. Ampun maaf. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Sudut pandang jam tu takut salah. Rupanya betul dah habis waktu dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.